Menarik pagi ini, Datuk Seri Anwar yakin jadikan Malaysia negara hebat. Kerajaan perpaduan akan ditadbir lebih tegas dan pantas mulai sekarang. PAS gunakan kapal LCS sebagai bahan kempen PRK Kemaman. Dr. Chong Fat Ful digasak supaya letak jawatan Ketua Bersekutu Bersatu. Haji selidik di Terengganu jangka UMNO kalah lebih teruk di PRK Kemaman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi pagi Jumaat 24 November 2023. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang genap setahun menjadi Perdana Menteri hari ini berharap pentadbiran kerajaan perpaduan kekal untuk 4 tahun lagi tanpa digugat mana-mana pihak. Mengangkat sumpah pada 24 November tahun lalu, Ahli Parlimen Tambun itu turut melahirkan keyakinan menjadikan Malaysia sebagai negara hebat di rantau dalam tempoh 2 atau 3 tahun akan datang. Beliau yang menyatakan politik semakin stabil juga menegaskan komitmennya untuk melawan rasuah dan beliau menjadi Perdana Menteri bukan untuk mengaut kekayaan. Katanya peluang yang diberi harus digunakan sebaiknya bagi memikul amanah dan berkhidmat sebaik mungkin. Datuk Seri Anwar mengetuai pentadbiran kerajaan perpaduan yang lahir susulan situasi parlimen tergantung selepas PRU 15 menggabungkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah, Warisan dan beberapa parti lain. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata mulai tahun depan beliau mahu mutu penguasaan bahasa Inggeris di sekolah harus ditingkatkan selain daripada mempertahankan kedudukan bahasa Melayu. Datuk Seri Anwar menjelaskan negara perlu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa utama dan harus dikuasai semua rakyat Malaysia termasuk sekolah swasta maupun sekolah antarabangsa jika mahu mengangkat ekonomi dan kemajuan negara. Kerajaan perpaduan akan memulakan corak tadbir urus lebih tegas dan pantas untuk mengemudi negara pada tahun kedua pentadbiran, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada majlis kesyukuran sempena setahun pentadbiran kerajaan Madani di Putrajaya malam tadi, beliau berkata pada tahun pertama mengemudi negara, kerajaan perpaduan dan barisan jemaah menteri berjaya menyelesaikan pelbagai masalah asas rakyat. Antara usaha yang telah diperkenalkan termasuk ekonomi madani dan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 selain menyelesaikan isu pendidikan. Menjadi Perdana Menteri 5 hari selepas pilihan raya umum ke-15, Datuk Seri Anwar mengumumkan pelantikan 2 timbalan Perdana Menteri serta 28 ahli jemaah menteri dalam kerajaan perpaduan pada 2 Disember 2022. Pada 19 Januari, Datuk Seri Anwar memperkenalkan Malaysia Madani yang diacu berteraskan 6 rukun iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Mengimbau pembentukan kerajaan perpaduan, beliau berkata ia adalah hasil kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong yang ingin membentuk kerajaan perpaduan untuk selamatkan negara. Datuk Seri Anwar turut menzahirkan rasa bangga atas komitmen barisan jemaah menteri menekankan tata kelola yang baik dalam usaha menghentikan amalan rasuah dan salah guna kuasa di negara ini. Hari ke-6 kempen PRK Kemaman, PAS membangkitkan isu projek pembinaan kapal peronda pesisir sebagai senjata mereka. Presiden Kelab Kebajikan Veteran dan Pesara Tentera Muhammad Nazri Mokhtar menegaskan semasa kontrak LCS ditandatangani, calon BN Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor belum menjadi Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Walau bagaimanapun, Muhammad Nazri menyatakan bahawa Raja Muhammad Afandi telah berkhidmat dalam ATM sepanjang pelaksanaan projek itu dari tahun 2016 hingga 2018. Menurut Yang di-Pertua PAS Tenggara sebagai pemimpin utama ATM, Raja Muhammad Afandi sepatutnya memantau projek mega Kementerian Pertahanan yang diberikan kepada Busted Naval Shipyard Senjian Berhad itu. Beliau menekankan Raja Muhammad Afandi perlu memberi perhatian khusus kepada projek pembinaan LCS.
Tambahan pula, BNS adalah anak syarikat Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Muhammad Nazri yang juga bekas calon PAS dalam pilihan raya kecil di Port Dickson menambah pembinaan kapal LCS hanya mencapai 46.99% pada Januari 2017 dan hanya meningkat kepada 50.15% pada Januari 2018. Beliau menyatakan bahawa sepanjang tempoh perkhidmatan, pembinaan LCS berjalan dengan kelajuan yang sangat perlahan. Dalam satu kenyataan di Kemaman, Muhammad Nazri berkata PRK Kemaman adalah peluang terbaik bagi Raja Muhammad Afandi untuk menjelaskan sebab-sebab tergendalanya projek bernilai berbilion ringgit tersebut. Bekas pegawai tentera itu menekankan betapa pentingnya bagi Raja Muhammad Afandi sebagai mantan Panglima ATM membersihkan nama beliau dan seluruh warga serta bekas tentera daripada terpalit dengan skandal LCS. Konvensyen Bersekutu Bersatu kali pertama malam tadi dicemari dengan desakan terbuka supaya Ketua Sayap Bersekutu itu Dr. Chong Fat Ful meletak jawatan. Desakan itu dibuat ketika Chong sedang berucap pada majlis yang turut dihadiri Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin dan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Saifuddin Abdullah. Ketika Chong hendak memulakan ucapan, beberapa perwakilan mengangkat beberapa keping kertas tertulis letak jawatan Chong Fat Ful bertanggungjawab kekalahan semua calon sayap bersekutu PRU15 dan PRN6. Malah salah seorang daripada perwakilan menjerit Chong Fat Ful letak jawatan. Desakan itu dipercayai kerana Chong yang juga bekas adun pemanis didakwa bertanggungjawab di atas kekalahan semua calon daripada sayap itu pada PRU15 dan PRN sehingga hilang deposit. Semasa berucap, Chong berkata sejak ditubuhkan 2 tahun lalu sayap itu semakin diterima masyarakat bukan Islam dan mampu melaksanakan konvensyen kali pertama tahun ini. Beliau turut mengingatkan sayap itu bukan mencari jawatan atau platform untuk bertanding dalam pilihan raya. Konvensyen Bersekutu diadakan sempena Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu yang bermula semalam dengan persidangan pemuda, wanita dan puteri. Pada 29 Oktober hingga 17 November lalu, Kumpulan Penyelidik Terengganu Strategic and Integrity Institute telah melaksanakan satu kaji selidik bertajuk Kecenderungan Pengundi dalam Pilihan Raya Kecil Kemaman, menerusi temu bual secara dalam talian dan secara bersemuka. Kaji selidik responden rawak berstrata itu melibatkan seramai 1,356 pengundi berdaftar bagi Parlimen Kemaman P040. Selain mengenal pasti faktor utama yang menentukan undi mereka, kaji selidik itu juga melihat peluang kemenangan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional serta Perikatan Nasional dalam PRK Kemaman, termasuk mengukur tahap penerimaan rakyat terhadap Perdana Menteri dan Kerajaan Gabungan PHBN. Berdasarkan kaji selidik, nama calon yang menjadi pilihan utama responden untuk mewakili PAS ialah Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar. Manakala pilihan utama responden untuk mewakili UMNO pula ialah Datuk Seri Ahmad Syabrici. Mengenai kekalahan teruk UMNO di Terengganu dalam PRU15 dan PRN baru-baru ini, 53% responden berpendapat bahawa Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi adalah puncanya. Sejumlah besar 63% responden juga berpendapat bahawa calon UMNO akan mengalami kekalahan lebih teruk dalam PRK Kemaman kali ini berbanding kekalahan calon UMNO bagi kerusi sama pada PRU15 lalu. Kemungkinan kekalahan UMNO itu juga amat berasas jika dibandingkan dengan beberapa dapatan lain dalam kaji selidik ini. Antaranya ialah hanya 21% responden yang berpuas hati berbanding 62% yang tidak berpuas hati dengan prestasi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.